Mengapa Isra' dan Mi'raj ini sentiasa diulang-ulang? Walaupun tahun sudah kita buat dah, tahun ni kita panggil pula tukar penceramah aja, tukar pendakwah aja, penceramah lain. Penceramah ni dia komersial kan. Pendakwah dah. Pendakwah dah. Sebab apa? Saya pernah terima SMS, ya? Satu soalan daripada ahli jawatan kuasa surau. Dia kata, Ustaz, wajar tak seorang penceramah meminta bayaran RM1,500 untuk dia datang berceramah di surau kami, sedangkan kami surau keuangan tak cukup, ya? Kami tak ada duit banyak, ya? Saya kata, jemputlah pendakwa, jangan jemput penceramah, ya? Penceramah dia on commercial, ya, commercial. Tapi pendakwa terpulang kepada orang. Yang penting kepuasannya boleh menyampaikan satu ayat Allah, cukup membanggakan, cukup bersyukur dengan peluang itu. Saya adalah cuba nak menyampaikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut sekurang-kurangnya ada 4 sebab mengapa Isra' dan Mi'raj ini kita selalu ulang-ulang walaupun kita telah dengar, ya. Sebab apa? Ceritanya besar dan ceritanya luar biasa. Cerita ini diceritakan oleh Allah. Seluruh kejadian dalam Isra' Mi'raj ini seluruhnya disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab yang pertama Isra' Mi'raj ini diulang-ulang dengan kerana syarat dengan bahan menu santapan iman. Santapan iman, ya, dalam Isra' dan Mi'raj ini, ya. Sebab apa? Luar biasanya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Dilihat macam sains, tapi jauh lebih maju daripada sains, ya? Jauh lebih maju daripada sains. Kalau sains boleh mencipta kenderaan yang paling laju, Burak lagi laju. Burak kenderaan Rasulullah SAW lagi laju, lagi laju, ya. Dan pada zaman yang tidak ada teknologi, ya, Burak lagi laju, ya, Masya Allah, ya. Kalau nak dikatakan apa perjalanan Rasulullah SAW, ya, pada malam Isra' dan Mi'raj itu, ya, ada unsur-unsur sains. Kita kata ya, tapi dia jauh maju daripada sains. Ini bercakap dengan orang di taman ni, dia standard ilmu dia tinggi sikit, kita bercakap jauh sikit tak? Ya? Bukan nak main cerita, nak pergi lah balik elek kunci tak ada apa. Dia tak mahu begitu, ha? Kita nak bab-bab iman ni kena cerita bagi, kalau boleh dengan hidayah Allah dia sampai masuk dalam lah. Bukan dia dengar tadi ni dia balik, tak mahu lah gitu, ya? Jadi luar biasanya peristiwa ini, kerana seluruh peristiwa Isra' dan Mi'raj dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Oleh kerana luar biasa inilah yang kita kata tak boleh dipikir oleh akal manusia dan tak boleh dicipta oleh manusia pun. Maka Allah ajar kita untuk membicarakan Isra' dan Mi'raj ini, gunakan perkataan yang Allah gunakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Nak sebut cerita Isra' Mi'raj pun dengan Subhan, Maha Suci Allah. Sebab Allah tidak buat benda ini sia-sia, dan Allah buat perkara ini mendahului seluruh kemampuan manusia. Manusia tak mampu buat macam ini. Perjalanan malam daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa Mi'raj ke Sidratul Muntaha, dan boleh sampai balik ke sisi Makkah sebelum subuh. Pada zaman yang tidak ada teknologi, tidak ada bullet train, tidak ada Boeing 777-200, tak ada, ya?
Mungkin hadis 370 Isra' aku tak tahu. Ya. Tidak ada. Tapi itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, sebab kita seronok sangat membicarakan atau mendengar Isra' dan Mi'raj ini ialah peristiwa ini adalah satu cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala meraihkan kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baginda menjadi juara takwa, juara iman, juara sabar, juara kemuliaan, juara kejujuran, juara keikhlasan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah diri baginda. Allah raihkan dia sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan setianya menunaikan titah perintah Allah, mengajak manusia beriman pada Allah, mengajak manusia berjalan atas siratal mustaqim iaitu Islam, mengajak manusia berpindah daripada alam kufur pada alam iman, walaupun baginda ditentang oleh berbagai jenis tentangan ketika itu, ya. Jadi Muhammad juara kesabaran, Muhammad juara kebenaran, Muhammad juara kemuliaan, Muhammad juara keikhlasan, Muhammad juara kesabaran, Muhammad juara kejujuran, Muhammad adalah juara iman, Muhammad adalah juara takwa. Tapi ya, hampa buatlah lagu mana pun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad akan jawab. Hampa tawarlah apa kemewahan kepada aku pun, my simple reason I will say no. Alasan aku senang je, aku akan kata no kepada semua tawaran apa. Hampa nak bagi apa, perempuan ke, harta ke, ringgit ke, kuasa ke, I will say no. My answers will be no and will remain no. Jawapan aku akan kata no, bukan kata yang tu. Hampa buat turun bulan dan bintang matahari pada langit mereka pun, aku tidak akan tinggalkan kewajipan aku untuk mengajak manusia beriman kepada Allah, untuk mengajak manusia berjalan di atas siratal mustaqim iaitu Islam, untuk mengajak kamu berpindah daripada wilayah kufur, wilayah syirik ke wilayah iman. Jadi walaupun dia terpaksa menanggung, lapar, walaupun mata dia melihat pengikut dia disiksa, walaupun perut dia terpaksa ikat dengan perut pengikut dia, tapi Allah kata inilah dia, hamba-Ku kelas 1, paling cemerlang, paling cemerlang dalam kesabarannya, paling cemerlang dalam kejujurannya, paling cemerlang dalam keikhlasannya, paling cemerlang dalam kegigihannya, paling cemerlang dalam pengorbanannya. Jadi manusia, kalau kamu tak nampak siapa Muhammad dan kamu hina dia, okey, malam ini aku akan muliakan. Sebab Muhammad bukan Rasul kamu, Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasul Allah. Jadi kalau ada manusia tak sudi melayan Muhammad seperti sewajarnya dia terima, kata Allah, okey, aku akan meraihkan dia dengan satu bentuk keraian yang tidak pernah aku beri kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum. Aku akan raihkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dia juara. Dia orang paling mulia, insan paling mulia. Tuan-tuan, kalau kata surau tuan-tuan ni, orang yang paling mulia di Pulau Pinang nak main sini, yang tuan yang terutama Tun, Governor nak main sini, maka tuan-tuan membuat persiapan yang untuk meraihkan Tun sesuai dengan taraf dia. Taklah mesyuarat berapa kali. Mesyuarat jatuh kuasa masakan, jatuh kuasa kebersihan, jatuh kuasa tempat makan, jatuh kuasa tu, jatuh kuasa ni. Sementara tu nak bang itu mesyuarat sebelah kali apa, cari file-file. Tentu buat persiapan untuk meraihkan orang yang dimuliakan Allah sebagai yang di-Ketua Negeri. Kalau manusia boleh meraihkan manusia macam tu, apalagi Allah Subhanahu wa taala nak meraihkan
kekasihnya dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membuktikan kejujuran yang luar biasa, yang telah membuktikan pengorbanan yang sangat tinggi, yang telah membuktikan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Islam. Tidak boleh ditawar atau tawar-menawar dengan kehendak manusia. Sebab tu ketika baginda berada di kemuncak kesedihan kerana kewafatan Khadijatul Kubra, isteri Mithal, permaisuri cemerlang, ya. Dia sedih, ya, kerana pertahanan benteng kubu depan dia dah tak ada. Dulu orang bakut dah geram kat Muhammad, tapi nak buat tak berani, pasal malu kat Khadijah. Khadijah adalah lambang puteri salihah. Khadijah seorang businessman yang sangat hebat, ya. Khadijah jutawan di padang pasir. Khadijah pemikir ekonomi yang hebat, ya. Sebab tu walaupun orang geram kat suami dia Muhammad, orang nak masuk dekat tak berani, malu. Tuan-tuan pun kalau kita jujur, ya, orang nak masuk dekat kita tak berani. Tapi kalau kita tak jujur, bukan saja orang tak berani kita, orang langgap kita yang kata orang berani, ya? Tapi kalau kita jujur dengan orang, penuh dengan sifat-sifat mulia, tuan-tuan, orang tak berani dekat kita. Orang tengok kita, orang kena orang tak berani main dekat, ya? Jadi walaupun orang geram dengan Rasulullah, tak geram, ya? Abu Lahab, Abu Jahal ni dengan geng-geng Abu Sufyan tu semua ni cukup geram, duk kancing gigi, kreak, nak buat tak boleh. Sebab benteng pertahanan Rasulullah di sebalik seorang wanita berjiwa mulia yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk Allah dan untuk Rasulnya, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Tapi bila wafat Khadijah, tuan-tuan, kita pun kalau isteri yang kaya dengan kemuliaan, isteri yang jujur, isteri yang serap wajahnya manis, baik, bercakap pun lembut, masya-Allah, ya. Kalau dia tak ada, tuan, tak tidur di rumah, tuan, saya telefon kawan dia, Assalamualaikum Halim, macam mana Halim? Kau Ustaz, saya tak tahu duduk lah Ustaz, saya tak tahu nak duduk lagu mana di rumah. Nampak arwah isteri saya tu merata, nampak. Saya tak tahu nak buat macam mana lah Ustaz. Ni saya balik rumah mak mentua, duduk dengan mak mentua. Pasal apa? Nak bagi hilang perasaan, ya? Betapa sebatinya kasih sayang isteri dia. Sahabat saya lah, Halim nama dia. Isteri dia meninggal bulan Januari itu, saya telefon dia. Jadi kalau kita sendiri pun merasakan begitu, betapa lagi orang yang mulia Khadijah wafat kembali ke rahmatullah, maka bagaimana hidup Rasulullah. Dia sedih, Masya Allah, ya? Bila sedih, orang pula hina dia, orang pula maki dia, orang pula ambil kesempatan nak balas dendam betul-betul, ya? Macam mana nak buat? Lari ke Taif, orang sambut dengan baling batu, baling najis, caci maki semua, lari balik. Tak apa, kata Allah, okey, ini saatnya aku nak meraihkan engkau ya Muhammad, karena engkau Rasulullah. Kamu bukan utusan manusia, ini utusan Allah. Lagi pula kebetulan waktu itu berlaku dialog antara langit dan bumi yang sangat hebat. Langit kata, wahai bumi, kami ni hebat ni, ada benda kami ada, kamu tak ada, wahai bumi, ya? Bumi kata, tak, kami pun hebat, ya? Kami pun hebat. Apa dia hebat kamu? Kami ada Baitullah, ya? Bumi langit kata, kami ada Baitul Ma'mur, ya? Baitullah manusia tahu, Baitul Ma'mur malaikat tahu. Hujah langit dengan bumi, ringkaslah cerita. Bumi kata, tempat kami di bumi ni ada satu makhluk Allah yang sangat istimewa, yang tak ada pada engkau, wahai langit. Apa dia? Kami ada Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin. Melengung bumi, melengung lagi. Lalu dia kata, ya Allah, kami pun nak tengok nama yang
Sayyidul Mursalin. Kami nak tengok, bawalah dia main kat kami. Kami nak lepas rindu nak tengok. Muhammad tak ada kat kami, Muhammad ada di bumi. Maka malam itu hadirin mukminin, ya, kemuncak kesedihan, amul huzni, tahun sedih, tahun pilu, tahun susah hati, tahun kehilangan isteri, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan satu peristiwa yang sangat luar biasa, kerahian yang tinggi nilai martabatnya, untuk rahmatan lil alamin, sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih binatang yang sangat istimewa, haiwan yang sangat istimewa. Guna binatang tak boleh, sebab binatang ni kita hang binatang jadi tak bersalah. Haiwan yang sangat baik. Buraq pun dia berasa diri dia cukup dimuliakan Allah, kerana yang akan naik di belakang dia, dan dia akan menjadi kenderaan kepada Muhammad rahmatan lil alamin. Dia persiapkan diri dia dengan bulu putihnya yang cantik, berkilat, berkilau dan sebagainya. Tapi dia pun pecah peluh juga, sebab yang nak naik belakang dia nanti adalah Muhammad rahmatan lil alamin. Macam tu saya pernah interview driver tiba-tiba hang mula-mula bawa dulu pula. Allah dia kata, ustaz, jadi macam sobat tak, macam tak kena pula dia kata. Pasal ni belakang tiba-tiba, padahal manusia lah. Jadi buraq macam tu, dia tahu malam itu dia diperintahkan Allah untuk menjadi kenderaan kepada seorang Rasulullah rahmatan lil alamin dalam perjalanan yang luar biasa, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjid ke masjid, iaitu masjid haram dan masjidil aqsa. Orang mulia, dia berjalan bermula daripada tempat mulia kepada tempat mulia. Kita pun kalau nak ikut, boleh dah ikut. Kau nak berjalan pergi Kuala Lumpur tu, baiklah sembahyang sunat di surau 2 rakaat, ataupun di rumah boleh buat 2 rakaat, ya. Jangan berjalan dogiang macam tu, ya. Ambillah pelajaran daripada Isra' macam mana Rasulullah SAW didatangkan oleh Allah, Jibril dan Mikail, dua-dua orang datang. Untuk apa? Ya Muhammad, perjalanan luar biasa. Nanti kau takut, kau puasa gerun, kau puasa ketam, darah ada yang keburuh dalam badan tu, mari kita cuci dulu, ya. Bawa air Zam-Zam, bawa air telaga Kausar, buat operation, belah, buang darah-darah kotor. Kerana perjalanan ini lajunya hebat, pemandangannya hebat, maknanya hebat, menuju kepada yang maha hebat, Allahu Akbar, menuju pada Allahu Akbar. Jalan, ya. Buat operation, belah, elok, basuh dengan air Zam-Zam, cuci dengan air telaga Kausar daripada syurga dan sebagainya. Seorang Rasulullah diraihkan Allah. Kerana apa? Dia juara takwa, dia juara iman, dia juara kemuliaan, dia juara kebenaran, dia juara kejujuran, dia juara pengorbanan, dia juara segala-galanya. Jadi sang juara diraihkan Allah Subhanahu wa taala pada malam satu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebab tu Allah sebut nak mulakan Isra' dan Mi'raj dengan perkataan subhana. Seluruh proses ini tidak perlu campur tangan teknologi manusia. Seluruh proses ini, susun atur acaranya disediakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bumi Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, semuanya adalah khas untuk Muhammad rahmatan lil alamin. Itu sebab tu saya katakan dari peristiwa ini kita kenal pertama kerana peristiwa ini sangat luar biasa, ya. Kedua, orang yang diraihkan Allah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini Muhammad rahmatan lil alamin. Dia juara segala juara, juara iman, juara takwa dan segalanya.
Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada pun sebab mengapa kita mengingati Isra Mi'raj ini setiap tahun. Kerana dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini Allah sebut linuriyahu min ayatina. Sepanjang perjalanan ini kami akan melihat, memperlihatkan kepada Muhammad ayat-ayat kebesaran kami. Ayat-ayat kebesaran, tanda-tanda, bukti-bukti kebesaran kami. Linuriyahu min ayatina, ya. Kami akan membolehkan Muhammad melihat sendiri tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kebesaran kami. Dan ayat-ayat kebesaran kami ini pula kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dianya mengandungi pendidikan kepada kita, yang mengirimkan sesuatu yang menghiburkan kita atau menakutkan kita dalam Isra dan Mi'raj. Allah Ta'ala meningkatkan sesuatu yang menggembirakan Muhammad, ya, hilang resah dia, hilang duka cita dia, hilang sedih dia. Satu yang menakutkan Muhammad. Allah banyaknya perkara yang dia tengok sampai Allah Subhanahu wa taala tunjukkan syurga dengan segala nikmatnya. Tempat apa ya Allah, berwangi macam ni, Masya Allah. Cantiknya tempat ni, Masya Allah. Mala ainun ra'at, tak boleh digambarkan oleh mata yang melihat. Cantiknya ya Jibril, tempat ni nama apa? Inilah tempat yang kau sebut selalu ya Muhammad. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, yang kau minta syurga. Inilah gambar syurga. Subhanallah. Nabi Daud tanya, ya Allah, mengapa engkau tak bagi senang dekat orang-orang yang beriman? Ya? Mengapa engkau tak bagi orang-orang yang beriman senang lenang? Mengapa engkau bagi mengapa engkau tak bagi? Allah dah susah nak buat ayat pun. Ya Allah, buat pasal apa tak bagi hamba-hambamu yang beriman nikmat-nikmat yang hebat-hebat? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala buka satu tabir perang, buka. Bila tengok subhanallah, Allah kata, memang aku tak bagi kepada hamba-Ku yang beriman nikmat-nikmat dunia, tapi kau tengok aku reserve nak bagi di akhirat itu. Aku reserve nak bagi. Nabi Daud kata, ya Allah, kalaulah orang beriman dapat dunia sekalipun, kalau dia tahu apa yang Allah Ta'ala reserve akhirat nanti, dia kata hak dia dapat di dunia tak ada nilai pun. Sepertinya hak Allah Ta'ala reserve nak bagi ke orang beriman di akhirat esok lagi banyak daripada apa yang ada di dunia ni. Tuan-tuan senang di dunia ni ada 15 buah rumah. Kotlah Kau Jaya ada satu, Kuala Lumpur ada satu, Kota Kinabalu ada satu, di Kuching ada satu, Canberra ada satu, Washington ada. Tak ada. Tapi tuan-tuan tahu, tuan-tuan baca ayat hadis tentang syurga saja, tuan-tuan buka satu kamar syurga, di dalamnya ada 70,000 bilik-bilik perhiasan. Baca hadis, baca. Panggil ustaz-ustaz mana, baca tentang bab syurga. Dan tiap-tiap satu kata itu pula, Masya Allah, nak cerita Masya Allah, ya? Dengan katilnya yang cantik digambarkan oleh Allah SWT. Jadi kepada Nabi Daud tanya, awak yang kau tak bagi senang lenang pada hamba-hambamu yang beriman, sedangkan mereka semayang, mereka puji kamu, mereka berzikir memuji. Sat-sat dibuka tabir, tengok subhanallah, rupanya Allah Ta'ala simpan di akhirat nak bagi kita jauh lebih banyak daripada apa yang ada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka lagi satu tabir, pergi nampak neraka dengan segala azab dia, ya? Maka Nabi Daud kata, kalau macam ni lah, kalau orang kafir tahu apa dalam neraka,
Dia kaya lagu mana boleh tak orang. Pasal Allah Ta'ala ada rizal neraka sendiri. Jadi hadirin mukminin, sampai Rasulullah SAW pada masa itu diperlihatkan Allah benda manusia paling suka sekali dan selalu berdoa memintanya, iaitu syurga. Ambul wanginya tempat ni, ambul cantiknya tempat ni, tak terungkap oleh kata-kataku. Apa nama tempat ni ya Jibril? Inilah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat akhir yang akan beristirahat padanya mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang setia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad tanya lagi Jibril, apa tempat ni busuk sangat ni, apa tempat ni cukup menakutkan ni, ngeri aku tengok ya Jibril, apa tempat ni? Wahai Muhammad Rasulullah, inilah tempat yang selalu kau minta lindung dalam doamu, iaitu neraka. Lalu Rasulullah tanya, wahai syurga, cerita sikit, siapa jenis manusia macam mana yang banyak dalam kau ni? Maka jawab syurga, fiyya, kata syurga, di dalam syurga ini, dalam tempat aku ini, yang banyaknya orang-orang yang fuqara wal masakin, orang miskin-miskin ramai di sini, orang yang mukhlisin ada di sini, orang yang ikhlas ada di sini, ya? Orang yang jujur banyak di sini. Ni dalam aku. Syurga kata penghuni aku ni manusia jenis ni, hak miskin, hak kena zalim di dunia, ni banyak, ya? Orang susah, orang yang muqimas salat, yang tetap mendirikan sembahyang, orang yang menghayunkan kaki daripada rumah ke surau ke masjid, orang yang bermain jarinya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Ibrahim kata, ya Muhammad, engkau balik sampaikan salamku kepada umatmu bahawa pohon-pohon syurga itu bertambah rindang dan bertambah harum. Mengapa ya Ibrahim? Kerana pohon-pohon syurga itu lebih rindang, berbuah dengan lebat, ranum buahnya lazat. Buahnya itulah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Muhammad, kau balik beritahu ke umatku, main-mainkanlah jari mereka, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pohon-pohon syurga ini akan terus segar di dalam syurga, di mana tempat engkau akan ditempatkan di dalamnya. Nabi Ibrahim pesan ke Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim pesan. Sebab tuan-tuan, yang tuan-tuan duk main jari lepas hari, lepas isya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tu ya, nampak di bibir cukup ringan, nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala membawa ke syurga, masya-Allah, ya. Jadi hadirin mukminin, pada perjalanan itu Rasulullah melihat sesuatu yang mengasyikkan dan menarik kekuatan diri baginda untuk terus menyampaikan risalah Allah. Kerana di akhir orang kata ujian Allah kepadanya ada syurga yang menanti, dan dia telah pun melihat syurga, ya. Tapi Rasulullah juga dalam perjalanan itu diperlihatkan perkara-perkara yang menakutkan. Kerana dalam hidup ni mesti ada dua itu, yang menyeronokkan kita untuk menarik kita kepada yang baik, atau yang menakutkan kita supaya kita tak buat benda tu dan kita beralih kepada kebaikan. Kalau ada dalam diri kita ni perasaan yang menarik kita kepada kebaikan, ya, sampai kita nak semayang tak mau tinggal semayang, dah ambil wudu, baca Quran, rajin sedekah pula makin naik pula, daripada RM1 naik RM2, ya. Pasal apa kena tambah RM2? GST 6%. Kalau RM2 mestilah, kalau RM1, RM1 6 sen, pasal 6 sen GST, bayarlah kat kerajaan 6 sen tu. Tapi kepada Allah Ta'ala kena bayar dulu, kena bayar dulu. Jadi derma dalam tabung surau pun, ya, kalau RM10, RM10 nak upang GST, bayar kepada Allah Ta'ala. Jangan
Wak keluar dah RM10, wak masuk dia suruh dia, wak keluar nak hutang yang mana boleh. Tak boleh lalu begitu, ya? Sebab Rasulullah SAW diperlihatkan, tuan-tuan dah banyak kali dengar, saya pun tahu, tuan-tuan pun tahu. Subhanallah, manusia jenis apa dia, Jibril? Dia hanya harvesting, dia cuma menuai saja, masya-Allah. Buah yang lebat tidak ada hampa langsung, masya-Allah. Kalau padi dibelah kedah, padi dibelah kepala batas tu, dalam duk ngetang padi, duk kuih padi, duk ambil padi tu, ada juga hampa. Ada juga hampa, artinya padi yang tak ada isi. Padi yang tak ada isi, orang tua-tua dulu bagi makna nama dia, padi yang tak ada isi, nama dia hampa. Pasal dia menghampakan petani tu. Padi yang tak menghampakan, padi yang ada isi lah, baru tak hampa. Bukan? Tapi kalau padi ada, kulit ada, isi tak ada, jadi menghampakan petani, nama pun hampa. Orang dulu dia pandai. Siapa yang berjabahkan duit, dia nama bendahari. Sebab bendahari tu jaga duit. Duit tu benda guna hari-hari, jadi bendahari. Dia memang orang tua dulu dia bagi nama tu elok. Dia tahu. Jadi Masya Allah, ya Jibril, kagumnya aku melihat manusia ini yang sedang dilayan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ni kerja menuai saja, Masya Allah. Rezekinya utara, selatan, timur, barat. Padinya ataupun sawahnya atau ladangnya atau dusunnya cukup menjadi. Mengapa dia begini, ya Jibril? Jibril pun orang malaikat, dia bagi tahu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah Allah berikan ganjaran kepada umatmu, mereka yang sanggup berbelanja pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sumber yang baik ke jalan yang baik. Sebab kata Rasulullah, ada juga orang yang belanja pada yang baik pada duit yang tak baik. Sampai hadis kursi Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, sesungguhnya orang yang memberi sedekah dengan benda yang haram sepertilah membasuh bajunya dengan air kencing. Itu perumpamaan lah, perumpamaan, ya. Jadi orang ni waktu hidup dia membelanjakan hartanya yang ikhlas, yang suci, yang bersih pada jalan yang elok, yang cantik, yang ditentukan Allah. Dia belanjalah, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia belanja pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saja ke telinganya apa juga permintaan orang untuk belanja pada jalan Allah, buat surau ke, jaga anak yatim ke, jaga mak ke, jaga adik-beradik susah ke, dia sampai dan dia bagi. Sebab tu Allah Ta'ala bagi pada dia, subhanallah. Inilah tuan-tuan yang mengembirakan Rasulullah. Sebab apa? Khadijah telah mencurahkan semua kepada Islam, kepada Allah. Dan dia nampaklah isteri ibu hati dia, betapa damainya dia telah belanja seluruh kekayaan dia. Dulu dia jutawan, semua duit ringgitnya itu harta bendanya tidak lain untuk menjadi baja syahadah tauhid yang ditanam oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, tuan. Ini nak bangkitkan khabar gembira pada kita yang kadang-kadang bila nak derma kata, RM2 cukup kot, RM2 cukup kot, ya? RM2 tuan-tuan. Kalau pergi tang nasi kandang ujung perjalanan besok tu, RM2. Roti canai satu, dia tarik gelas kecil lah RM2. Tu pun mungkin lebih lah RM2 tu. Pasal roti canai tu murah pula panggung kot, RM1 dah kan? Mungkin kot ni RM1 kot. Jadi RM2 tu, kalau nak makan roti canai saja. Betul-betul ayat dia orang tak faham. Boleh ya? Jadi bagi kita yang nampak RM2 kali 700, maka dia kata, why saya bagi RM2, sedangkan saya mampu bagi RM5. RM5 kalau kali 700 dah 3,500. Masya Allah. Kalau RM5, 5 kali 7, 35, dah 3,500. Pasal apa nak pilih bagi RM2? 2 kali 700 baru 1,400. 1,400. Jadi orang yang mencari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ni,
kepada jalan Allah dia sanggup habis semua. Dah. Jawapan ringkas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang tinggal pada aku hanya Allah dan Rasulnya. Dia kaya, hati kekayaan. Jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa hebatnya petani ini yang tidak lagi menanam tetapi hanya menuai. Masya Allah. Karena dulu waman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayassiru bil yusra. Orang yang takut dan a'ta wattaqa, dia memberi dalam keadaan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia memberi pula dengan cara yang baik, lembut, cantik, ikhlas. Bagi tangan kanan tangan kiri tak tahu. Subhanallah. Berebut nak bayar bil elektrik surau, berebut nak bayar bil telefon, ambil bil layak surau. Masya Allah. Ya, berjalan cari orang miskin dalam tempat ni, sampaikan dia tadi nak kembara apa, nak pergi perlis kan, nak pergi perlis. Ikut ni pun banyak orang susah. Dapat perlis tepi dah dapat, tapi ikut ni jangan lupa. Ada orang kampung untuk subuh tu kan, tahu tak kampung untuk subuh kan, belakang orang lama. Ada orang susah bagi. Subhanallah. Dan orang yang beriman ini, dia belanja pada jalan Allah satu kepuasan. Dan tiap-tiap sen yang dibelanjakan, Allah Ta'ala sediakan syurga untuk dia, dengan segala kamarnya, dengan segala kecantikan dan nikmat di dalam dia. Rasulullah sudah melihat semuanya. Dan Rasulullah SAW bertemu pula suatu kawasannya, wangi harum semerbak. Ceritanya ialah seorang tukang sikat puteri Fir'aun. Nama dia saya tak tahu, tapi gelaran tukang sikat orang panggil Masyitah lah. Masyitah, tukang sikat, juru sikat. Masyitah mulia bukan kerana apa, status dia, taraf dia pun adalah pengasuh dalam istana Fir'aun. Macam kita pembantu rumah lah kan, pembantu rumah. Siapa lah sangat pembantu rumah ni, orang tak tengok pun, Tapi mulianya taraf seorang ni, Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa penilaian Allah terhadap kemuliaan manusia bukan kerana PhD dia, bukan kerana profesor dia, bukan kerana Tan Sri dia, bukan kerana Tun dia, bukan kerana Datuk dia, bukan kerana dia keluar universiti dalam negara atau luar negara tak. Allah Ta'ala nak tunjuk ni manusia yang kerja di istana Fir'aun, angkat hidang, cuci, lap lantai apa semua ni, punya peluang atau chances untuk menjadi penghuni syurga yang sangat hebat. Sebab syurga tidak pernah meletakkan syarat kemasukannya PhD, Profesor, Datuk, Tan Sri. No. Dia kira siapa yang man amana billah, man aqama as-salah wa ata az-zakah, yang beriman kepada Allah dan sanggup mempertahankan imannya, dia adalah penghuni syurga, pemegang pasport syurga. Masyitah, seorang wanita pekerja dalam istana Fir'aun. Sampai dia mengaku waqala ana rabbukumul a'la. Dia kata aku Tuhan yang paling tinggi. Masyitah kata bismillah, nama Allah. Puteri kata bukan. Masyitah kata tidak, Tuhanku adalah Tuhan bapakmu dan Tuhan kamu, iaitu Allah. Masyitah kau tarik balik. Bahaya ni, aku tidak akan tarik balik. Sebenarnya pun Allah itu Tuhanku, iaitu Tuhan kepada bapakmu. Bapakmu bukan Tuhan. Masyitah kau tarik balik. No. Sebab Allah telah berpesan padaku, pertahankan kebenaran syahadah ini. In qutilta aw qurita, pertahankan kalimah syahadah ini meskipun kamu dibunuh atau kamu dibakar. Engkau nak buat apa pada aku pun, aku tetap mengatakan Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku. Fir'aun bukan Tuhan. Hadiah yang Fir'aun bagi, dia buat kawah daripada tembaga yang dimasukkan minyak dan dipelekatkan api. Ketika mendidih, menggelegak itulah
sekeluarga Masyitah bersama suami dengan anak yang kecil telah menjadi korban nafsu Fir'aun, karena itulah dia. Tuan-tuan, tapi Allah balas kepada kejujuran dan kebenaran Masyitah itu sampai pusaranya semerbak wangi, dan wangi harum semerbak pusara Masyitah itu dinikmati oleh Rasulullah SAW di malam Isra dan Mi'raj. Dan event-event ataupun acara-acara yang dipertontonkan oleh Allah kepada Muhammad SAW itu adalah event-event penting yang membangunkan semangat untuk terus mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menjejaskan atau dunia tak boleh menarik jiwa dia daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak cerita lagi banyak lah tuan-tuan, ya. Pasal kita ni kalau nak cerita ni, dulu tak payah Isra Mi'raj seminggu, tiap-tiap malam. Malam pertama cok kodok, ya. Malam kedua bihun, malam ketiga nasi lemak, lepas tu malam keempat pekma. Dulu saya masjid Bukit Besar di Kedah tu, antara pembaca Isra Mi'raj saya lah, dan satu malam semua dia dengar daripada awal, Masya Allah, seminggu puas dengar. Kita nak pergi, kalau saya sampai 9.30 tuan-tuan, malam ni tuan-tuan mula tuan-tuan tak tengok saya, tuan-tuan ada tengok jam lah harum. Kita juga sampai tuan-tuan tengok jam, dekat tuan-tuan ada tengok saya sudah tak? Dan tuan-tuan tengok jam peringkat. Baik tuan-tuan, dia satu aspek lain, Rasulullah dipertontonkan dengan kisah-kisah ngeri, menakutkan, penuh dengan azab orang-orang yang derhaka, ingkar, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah itu kebenarannya cukup tinggi. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan manusia zaman itu, manusia zaman ini, dan manusia sampai dekat akhirat nanti pun ada kaitan. Sebab apa? Rasulullah SAW tengok, ya Allah, ni apalah pasalnya duk kerat, duk gunting lidah dia sendiri ni. Kata Jibril, orang macam ni adalah virus masyarakat. Pasal apa dia? Hammadin masya'im binamin. Dia ni adalah orang yang termasuk bloggers semua lah. Termasuk bloggers semua. Termasuk ada WhatsApp ni semua ni, ya, yang duk hantar cerita orang tak elok. Masya'ib bin Amin, dia berjalan ke sana sini, cerita dia fitnahkan orang. Segala hak tak baik dengan orang dia himpun, dan dialah tukang jaja ni. Lepas itu dia keratlah lidah dia, ya. Dalam satu hadis lagi dia katakan, inilah orang-orang yang kuat pembohongan, inilah dia juru pidato yang hebat, tapi dia sebenarnya tak buat. Banyak versi dia. Cuba baca, Masya Allah. Ni apa pula ni ya Rasulullah, tak boleh nak bangkit Muhammad. Muhammad tanya Jibril, ya Jibril, ni jenis apa manusia ni tak boleh bangkit ni? Perut dia bosong lagu ni, yang ni terkedarah riba. Dia simpan duit di dunia ni dalam bank. Tujuannya ialah kalau dia boleh simpan 3 juta, dia tak perlu kerja apa dah. Duit beranak duit. Tuan-tuan, kita ni tak ada duit, ya. Nak simpan 3 juta apa? Ujung bulan kadang-kadang pernah sampai tinggal RM3 je. Nak ujung bulan apa dah, ya? Ni orang-orang yang senang-senang tu, dia bos juta, dan kadar dia fixed deposit boleh dapat 3%. Sejuta 3,000. Dia nak kerja apa ni? Dia bos 2 juta, 6,000 sebulan. 6,000 sebulan duduk saja, kaki tak kaki, punggung tai kursi, goyang tu. Tak ada apa, ya? Tapi orang yang makan riba ni, dia berkah darah orang lain. Sebab tu Allah Ta'ala bangunkan dia. Subhanallah, perut dia punya buncit lah, besar lah, ya Allah. Dia sendiri tak larat bawa perut dia. Yang ni pasal apa pula, ya Jibril, ya, yang duk berjalan, duk berenang dalam lautan darah campur nanah yang busuk macam ni. Jibril kata, ya Muhammad, ini adalah di kalangan umatmu, ya, umatmu.
yang suka melakukan bermacam kejahatan, dia suka buat benda jahat, benda tak elok, ya? Semua penyakit-penyakit masyarakat kita sekarang pun. Kalau nak kata Isra' Mi'raj tu tak betul, tuan-tuan, takkanlah tak betul kalau semua cerita tu adalah gambaran masyarakat kita gini, sifat kita lah. Ini pasal apa pula ni, ya Jibril? Awak ni makanan sedap-sedap ada, dia pilih makanan tak sedap. Ni apa, masak 3 rasa pun ada, toyang potek pun ada, semua ada. Buat siapa pergi makan daging buruk, daging busuk ni? Pasal apa? Jibril kata, inilah ragam umatmu ya Rasulullah yang tidak jujur pada perkahwinan. Isteri yang sah ada, halal ada, suami yang sah ada, halal ada, tapi dia pergi cari makanan yang haram. Dia pergi pihaknya kata suara kap, dia pergi sana. Dia pergi sana. Dan sekarang pelacuran jadi satu bisnes, tuan-tuan. Jadi bisnes. Tuan-tuan tengoklah sahabat kata CRO tu tangkap, CRO ditangkap, muda-muda pada Vietnam, Cina lah masuk ke semua. Orang sudah meniagakan tubuh badan orang. Dan Allah Ta'ala sudah gambarkan dalam perjalanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pasal apa pula ya Jibril untuk bala ni? Inilah umatmu ya Rasulullah yang meringan-ringankan sembahyang. Selalunya sembahyang bagi dia tak ada prioriti, tak ada keutamaan kepada sembahyang. Aku pakai uniform, aku kerja, apapun kerja aku dulu, fulus dulu. Sembahyang tak ada. Jadi bila sampai saatnya dia menyesal, apalah sekarang anak kunci nak buka syurga duduk pada sembahyang, aku tak ada sembahyang, rugilah aku. Itu dia empuk kepala dia. Masya Allah. Yang ni apa pasal belah ni ya Rasulullah, ya Jibril? Apa pasal? Payudaranya keluar darah, kemaluan juga keluar nanah. Inilah orang-orang yang suka berzina di kalangan umatmu, Masya Allah. Yang rambutnya terbakar, inilah perempuan-perempuan di kalangan umatmu yang tidak mau bertudung ya Rasulullah. Ya, bahawa selai rambut itu adalah lambang kemuliaan wanita yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mulia selalu dia dilindungi dan disayangi. Orang ni buka, maka ini pasal apa pula ya Jibril? Cukup mengerikan ni ya Rasulullah, ya Jibril. Awak, dia binatang besar nak masuk lubang jarum. La ilaha illallah. Dia binatang besar nak masuk lubang jarum. Inilah yang makan harta anak yatim dan sebagainya. Subhanallah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Rasulullah diperlihatkan yang paling baik ceritanya pada orang yang setia pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimus salat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Orang yang mendirikan sembahyang, orang yang mengeluarkan zakat dan sedekah-sedekah, dan rokok bersama-sama orang yang rokok. Itu yang saya awal-awal tadi saya pesan pada tuan-tuan. Ayat itu kata warka'u ma'ar raki'in. Mereka rokok bersama orang yang rokok. Kalau kita di rumah rokok dengan tidak ada orang lain yang rokok, kita rokok luar. Rokok di rumah, rokok di rumah semua syekat. Allah SWT. Tak jadi gitu, tak ada rasa apa. Rasulullah kata, summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rokoklah kamu sehingga kamu dapat nikmat dalam rokok kamu. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu hingga kamu rasa lazat, kamu rasa sujud kamu. Di rumah tak rasa. Jadi aqimus salat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Maka di pihak ini Allah tunjuk pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita-cerita yang betul-betul menaikkan semangat, menguatkan iman. Dan Rasulullah rasa tak rugi aku hilang dunia, tapi aku dapat melihat balasan yang Allah Ta'ala sediakan pada orang yang jujur, pada orang yang sabar, pada orang yang ikhlas, pada orang yang dekat dengan Allah. Dan bila Allah menampakkan pula cerita-cerita di sebelah yang menakutkan, ngeri dan sebagainya, yang saya tak sempat cerita pada malam ini,
Banyak lagi. Tuan-tuan baca Duratul Nasihin pun ada, baca Tanbihul Ghafilin pun ada, Riyadhus Shalihin pun ada. Bacalah tuan-tuan. Panggil ustaz mana pun baca. Ya Allah, Rasulullah kata perjalanan yang betul-betul menimbulkan rasa takut, insaf bahawa umatku akan melencong jauh daripada ajaran yang aku sampaikan kepada mereka. Dan ini sampai Allah kata, ya abidul dinari wad daraib, wahai hamba-hamba dinar dan dirham, wahai hamba ringgit dan sen. Allah Ta'ala panggilkan kita, wahai hamba ringgit dan sen. Kamu asalnya hamba aku, tapi kamu dah tukar, kamu sudah jadi hamba ringgit dan sen. Apa yang ringgit suruh dan sen suruh kamu buat, apa yang aku suruh kamu tak mau buat. Aku suruh kamu datang ke surau untuk warka'u ma'ar raki'in, kamu tak mau. Tapi kalau nafsu kamu ringgit dan sen suruh, kamu buat. Walaupun kena cuci bangunan, di luar bangunan naik tinggi, cuci lik, kamu buat pasal God ringgit and sen. Jadi Allah sebut, wahai hamba ringgit dan sen, kamu sudah jadi hamba ringgit dan sen. Sebab tu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada zaman kamu jadi hamba ringgit dan sen, rafa'tum buyutakum, kamu bina rumah kamu hebat-hebat, wa khafadtum buyuti, kamu biarkan rumah aku usang dan gersang. Banyak masjid usang, banyak surau usang, orang tak bawa mamat, orang tak bawa mamat, tak seronok. Jadi itu sebab saya tekankan pada tuan-tuan, cari tempat yang dimuliakan Allah untuk kita dapat kemuliaan. Hadirin mukminin, nak cerita panjang saya pun tak larat dan tuan-tuan pun tak larat. Dah pun nak balik. Sebab yang keempat, kita terus menghayati dan terus ingin menyebut dan membicarakan atau buat ceramah tentang Isra' dan Mi'raj ni kerana apa tuan-tuan? Kemuncak Isra' dan Mi'raj itu Rasulullah SAW dianugerahkan darjah tertinggi di sisi Allah oleh Allah sendiri. Ini sebab yang keempat. Sebab yang pertama, luar biasanya Isra' dan Mi'raj. Dua, orang yang diraihkan Allah pada Isra' dan Mi'raj itu Muhammad SAW, juara iman dan juara takwa. Yang ketiga, seluruh peristiwa yang Allah nampakkan kepada Muhammad itu ada pengajaran untuk kita. Sebab tu kita duk ingati Isra'. Yang keempat, mengapa kita selalu terus mengingati Isra' dan Mi'raj? Kerana di kemuncak Mi'raj Rasulullah SAW, Allah menganugerahkan darjah tertinggi, hadiah paling istimewa kepada Muhammad SAW. Dan hadiah itu ada kaitan dengan kita. Rupanya Allah Ta'ala jemput Muhammad dan Allah Ta'ala tunjukkan cerita seronok dan cerita takut di sepanjang perjalanan itu, untuk akhirnya Allah menampakkan zat dia kepada Rasulullah di Sidratul Muntaha. Jibril, kau ikut aku sampai tekan ni je? Ya Muhammad, aku tidak ada kelayakan untuk naik lagi. Kalau aku naik juga terbakar habis. Muhammad yang walaupun telah dioperate tadi, dibasuh dengan air Zam-Zam, dengan air Telaga Kausar, walaupun dah dibasuhkan, dia pun merasa juga. Ya, dia sebut dalam Al-Quran, Allah sebut, wa ma ana illa basyarun mithlukum, aku manusia biasa macam kamu. Kalau kamu takut, aku pun takut. Ada juga takut dia. Tapi Allah suruh naik ya Muhammad ila Sidratil Muntaha. Baca surah An-Najm, dia cerita semua. Alhamdulillah, naik. Dan bila Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan zat dia supaya dilihat sendiri oleh Rasulullah, terpegun Rasulullah menatap zat Allah. Lalu yang keluar daripada mulut Rasulullah secara spontan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatun lillah. Rasulullah kata, lepas tu Allah Ta'ala balik, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Rasulullah kata, asyhadu an la ilaha illallah
Allah menjawab, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah kata, Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah menjawab, wa ala ali Muhammad. Dan ucapan, balas-balas ucapan tanda kasih, sambutan mesra Allah kepada Muhammad, penuh kasih sayang, dan ucapan ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan dalam solat 5 waktu kita. Solat 5 waktu. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang bila kita sembahyang orang baca tahiyat cepat-cepat ni, artinya dia tak tahu sejarah bacaan tahiyat tu main daripada mana. Tu dia tak tahu. Tuan-tuan, orang yang buat sesuatu dia tak tahu, dia tak ada latar belakang sejarah dia. Dia sampai di Mekah pun dia berebut buah limau mana. Berebut buah apple. Duduk pergi kursus haji tu. Pergi kursus haji, antara kursus yang dia buat adalah kursus haji dan kursus berebut makanan. Dia duduk tengok ni. Patutnya orang pergi kursus haji ni bukan nak kursus haji saja, khusus untuk menghormati tanah Mekah dan menghayati bumi Rasulullah SAW. Tak kaki beradab, tumpukan niat untuk menunaikan haji dan sebagainya. Tak, dia tengok orang duk pergi kursus haji tu kadang-kadang bila ada jamuan dia berebut tu lah, ya Allah. Dia tak apa nak jadi, dia tak boleh, tanda-tanda awal sama. Orang baca tahiyat tapi tak ada adab, tak ada tertib, artinya dia ni tak tahu bacaan tu mai pada mana. Jangan bacaan itu ialah ucapan-ucapan kagum dan selamat datang Allah kepada kasihnya di kemuncak Isra dan Mi'raj, sebelum Allah Ta'ala kurniakan darjah dan hadiah kebesaran tertinggi kepada Muhammad SAW, iaitu solat 5 waktu. Tuan-tuan kata, Allah solat 5 waktu kan? Ada agak orang layak buruk kata kalau itu Muhammad tak naik pula bang. Korang ajak pun. Allah Ta'ala kurniakan, inilah dia satu jenis hadiah dan kurnia kepada engkau ya Muhammad, kerana engkau adalah juara segala-galanya. Berapa 5 waktu, Masya Allah. Rasulullah datang turun ke dunia dan Rasulullah tak duduk, dia waris pula pada umat dia. Lalu dia kata, as-salatu mi'raju ummati, wahai umatku, kalau kamu semayang, kamu sedang berada dalam mi'rajku. Masya Allah. Tapi itu dia tuan-tuan, semayang yang tinggi kedudukannya itu tidak diraihkan oleh umat Muhammad seperti yang selayaknya. Sebab tuan-tuan, semayang istimewa. Tapi kalau nak cerita bab semayang saja tu waktu lain lah. Tadi 9.25. 9.25. Tapi yang nak bagi tahu pada tuan-tuan, fahamlah bahawa Allah jemput Muhammad untuk dikurniakan satu darjah tertinggi, iaitu solat 5 waktu. Solat 5 waktulah pengiktirafan Allah kepada kemuliaan Muhammad SAW dan kemuliaan orang yang menjunjung solat 5 waktu dalam hidup. Jangan buat macam kita ni, waktu penuri ke, waktu apa ke, semayang pun tak dana. Semayang pun tak dana. Semayang ni jadi orang kata bila dan buat tak dan tu dah begitu. Bukan macam makan. Makan dia puluh dulu. Jadi tuan-tuan, hidup kita ni bermula dengan semayang, akhirnya kita disemayangkan. Masya Allah. Ya. Saya tak tahu nak cerita lebih pada tu lah tuan-tuan. Pasal semayang ni, kata Allah, janji ada antara aku dengan hamba-Ku, ada satu janji. Andainya mereka menunaikan semayang pada waktunya dengan baik, apalagi memilih jamaah, maka tempat mereka aku muliakan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Semayang adalah miftahul jannah. Kalau ikut dihuraikan tu ada 25 kebesaran solat. Kalau nak dengar waktu lain, malam ni tak ramai. Saya bilang hari ni Maghrib ni orang Melayu kata pekan. Rasa sakit lah, ya Allah. Tapi dah janji, namai juga. Tapi boleh cakap ni lega lah dah. Alhamdulillah tu kata orang yang kita terima benda-benda dalam Islam cara amanah jujur, insya-Allah dia jadi syifa ubat pada kita. InsyaAllah.
Tuan-tuan main sembahyang ni peka betul-betul dari tempat sujud, sakit tuan-tuan hilang, sakit tuan-tuan hilang, insyaAllah. Ya, tuan-tuan selup dalam poket, sedekah dengan ikhlas pada jalan Allah, sakit kita hilang. Sebab dawu mardakum bis-salat, ambil bis-sadaqah, ubatilah sakit kamu dengan sedekah. Banyak belajar pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, itulah 4 sebab mengapa kita terus menyuntik iman kita dengan memperingati Isra dan Mi'raj. Ya. Satu, kehebatan peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang tidak boleh direka oleh manusia dengan segala kekuatan teknologinya. Sampai Rasulullah balik ke Mekah, ditanya balik oleh orang-orang yang selalu ulang alik pergi ke Baitul Maqdis, "Ya Muhammad, kalau betul hang sampai sana, hang cerita Zat bentuk Masjidil Aqsa." Tuan-tuan, Rasulullah sampai malam, takkan dia boleh nak tengok semua, ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala angkat Masjidil Aqsa, tayang di depan Rasulullah, semua diceritakan oleh Rasulullah betul semua. Orang yang pernah pergi kata betul, Muhammad cerita semua betul. Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, lah ni orang ada TV, orang ada telesidang, orang ada ni, ya, duduk di England boleh mesyuarat dengan Kuala Lumpur gunakan skrin. Tuan-tuan, waktu itu Allah Ta'ala bagi alamat kehebatan teknologi Allah Subhanahu wa taala. Boleh angkat gambar Masjidil Aqsa, letak di depan Rasulullah. Bukan angkat masjid, angkat gambar dia. Dan gambar pula live. Bukan gambar satu dimensi dah. Gambar boleh pusing semua. Hang tanya apa pun mengenai Masjidil Aqsa, Muhammad jawab betul. Bab di depan dia. Ni tuan-tuan, mula 15 Jun, tengok dari Brazil, Rio de Janeiro, tu Malaysia. Boleh tengok Tapi itu rekaan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan pada malam itu semuanya betul. Subhanallah. Jadi sekarang apa dia kesudahan kita ni tuan-tuan, penghabisan ceramah kita ni ataupun kuliah kita malam ni apa dia? Kita nak datang kemuliaan Muhammad dan kita berazam, kalau kemuliaan yang ada Muhammad pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita warisi, kita ambil jadikan sifat kita. Dia jujur, kita jujur. Dia sayang pada orang miskin, kita sayang pada orang miskin. Dia sayang pada anak yatim, kita sayang pada anak yatim. Dia suka belanja pada jalan Allah, kita pun suka belanja jalan Allah. Kalau Muhammad berjaga sembahyang berjamaah, kita pun jaga sembahyang jamaah. Itu artinya ada kesan kita buat sambutan Isra dan Mi'raj. Tapi kalau Muhammad sayang pada salat jamaah, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad dan pengikutnya, kamu lihat mereka rukuk bersama-sama, sujud bersama-sama. Artinya bila sama-sama rukuk, sama-sama sujud, artinya mereka dalam budaya jamaah. Mereka salat berjamaah. Itu punca kekuatan, itu sumber kemuliaan, itulah dia ramuan persaudaraan. Kalau nak ikhlas, kalau tidak kita duduk macam ni lah, parti itu parti ni, parti itu parti ni, berkelahi karena benda-benda yang tak sepatutnya. Tapi bila duduk main sini, parti menatang apa pun tak apa. Pasal apa? Parti sudah nombor 4, nombor 5. Yang satu adalah wajah Allah kita hadapi. Peluk ramailah, seronok, ikhlas lah, apa-apa semua. Mati ujung mana pun kita sampai, sakit ujung mana pun kita ziarah. Pasal itu adalah sunnah ajaran Rasulullah SAW. Tiap-tiap satu kebaikan ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulnya pada malam perjalanan Isra dan Mi'raj yang tak mampu saya uraikan pada malam ini. Tapi yang saya nak at the end adalah sama dengan awal tadi, ya. Sambut solat, jadikan solat sebagai punca segala-galanya, ya. Nak jadi mulia pun daripada salat, nak jadi bahagia pun daripada salat, nak cari syurga pun daripada salat, nak bentuk persaudaraan pun daripada salat. Kita agungkan salat, kita nikmati salat, pilih cara yang terbaik untuk menikmati salat. Subhanallah,
Kalau kita duduk rumah semayang, kita telur sebab kita belajar baca Quran umur 27. Umur 27 ada orang baru tanding pilihan raya, ada orang baru nak belajar Quran. Jadi kita duk baca Qul huwallahu ahad, bayang. Bila kita main di sini, tengok imam Qul huwallahu ahad, sedap dia baca, kita tumpang dalam sedap dia. Allah rukuk, sujud. Pasal apa ni? Orang lain lepas sujud bangkit elok, yang dia ni tak bangkit ni, rupanya dalam sujud tu dia menghembuskan nafas yang terakhir di tempat yang paling mulia. Masya Allah. Alamat awal husnul khatimah. Carilah husnul khatimah. Yang ni mesej saya pada malam ni lah. Akhirnya saya nak rumuskan balik, kalaulah Isra' dan Mi'raj ini boleh membawa kita mencintai Muhammad, mencintai Islam, mencintai kebenaran, kita suka buat yang baik, yang elok, yang cantik, yang indah, seperti yang telah ditunjukkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seperti apa yang Allah Taala tunjukkan kepada Muhammad pada malam Isra' dan Mi'raj. Insya-Allah ada perubahan di dalam perayaan ini. Insya-Allah ada perubahan. Lepas tu kita akan jadi orang yang suka berjamaah, insya-Allah. Dan tuan-tuan, cukup. 9.30. 9.30. Memang target dia 9.30. Ya. Jadi insya-Allah, tuan-tuan hadirin mukminin, berilah hayat tuan-tuan kepada menikmati risalah Muhammad ini, risalah Islam, insya-Allah. Buat apa yang kita tahu sikit pun dengan jujur. Macam kita main jamaah, masya-Allah. Tuan-tuan rasa tuan-tuan duduk rumah tu syok dengan tidak berjamaah, tapi tuan-tuan tak tahu Allah Ta'ala lambat apa kepada orang jamaah. Allah limpah apa kepada orang jamaah. Banding yang kita tak main jamaah, orang mari jamaah, dia dapat macam-macam, subhanallah. Ini saya tuju terutamanya kaum lelaki lah, pemimpin rumah tangga. InsyaAllah pilihan tepat, pilihan mulia, pilihan bahagia adalah bersama rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, sekali lagi saya rakamkan jutaan terima kasih terharu kepada undangan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Surau Taman Pau Jaya kepada saya. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya buat pendekatan lain sikit dah cerita tentang Isra' dan Mi'raj ini. Pendekatan lain sikit, bukan pendekatan bercerita saja, tapi pendekatan lain sikit. Jadi saya harap tuan-tuan buat pilihan yang bijaksana untuk menjadi umat Muhammad yang bahagia di dunia dan di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, apa yang kurang, kelemahan saya, apa yang baik, itu adalah petunjuk Allah untuk kita. Siapa yang dekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat kepadanya. Siapa yang sayang kepada Allah, Allah bertambah sayang kepadanya. Barang siapa berbelanja kepada Allah, Allah akan terus membelanja sampai ke syurga nanti. Barang siapa yang lari daripada Allah, rugilah dia. Barang siapa yang menuju ke tempat yang Allah muliakan, mulialah dia, insya-Allah. Jadi marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, walaupun senafas, walaupun sehelai bulu mata atau sehelai bulu rama, apalagi bila kita dapat nikmat seperti ini, masya-Allah. Terima kasih sekali lagi, mohon ampun dan maaf. Izinkan saya mengundur diri sambil mendoakan tuan-tuan dan puan-puan dalam peliharaan Allah, rahmat Allah dan perlindungan Allah dari segala mara bahaya, insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.